Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita sambil-sambil tuan-puan, sambil-sambil menunggu, kita mula slow-slow. Kita dah ada Al-Fadhil Abang Rafi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fadhil Abdul Malik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita sambil-sambil menunggu kawan-kawan rakan-rakan kita mulakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu 'ala hadzal nabiyil karim wa imamil muttaqin wa qaidid du'akil mujahidin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin, amma ba'da. Marilah sama-sama terlebih dahulu tuan-puan kita menyatakan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurniaannya sekali lagi kita diberi kesempatan masa oleh Allah taala, peluang serta kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sekali lagi kita bersama-sama di dalam siri kuliah tauhid anjuran surau An-Nur Preshin 11. Kita baca kitab Misbahul Munir tuan-puan. Bagi tuan-puan yang baru, kita sambung iaitu ciri, kita sedang bincang ciri Allah Ta'ala yang ke-6. Ciri Allah Ta'ala yang ke-6 yang bernama Wahdaniyah. Wahdaniyah iaitu satu ataupun tunggal ataupun kita panggil esa. Terjemahan dia ada tiga. Boleh diterjemah dengan satu, boleh terjemah dengan esa, boleh terjemah dengan tunggal. Walaupun terjemah dengan satu tetapi murad dia ialah esa ataupun tunggal. Dengan makna apa? Maknanya ialah tak berbilan. Tidak berbilan. InsyaAllah malam ini kita akan sambung tak berbilan ini ataupun pembahagian wahdaniyah ini ada tiga. Wahdaniyah dari sudut zat kita telah bincang sebelum daripada ini. Yang keduanya ialah wahdaniyah dari sudut sifat. Kita bincang juga minggu lepas, dan minggu ni kita akan completekan ataupun kita akan settlekan wahdaniyah dari sudut perbuatan, iaitu dua. Jadi kita ternafi 6 bentuk bilangan. Jadi apabila kita sebut wahdaniyah, sebenarnya kena ada kerangka dalam minda kita penafian ataupun ternafi bilangan pada diri Allah Ta'ala, pada sifat Allah Ta'ala dan juga pada perbuatan Allah Ta'ala, dan secara keseluruhannya bentuk bilangan itu terbahagi kepada 6 bentuk, kesemuanya ternafi pada diri Allah Ta'ala. Itulah kita panggil konsep keesaan ataupun ketunggalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dari sudut diri Allah, dari sudut ciri Allah dan dari sudut perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita akan sambung pada malam ini tuan-puan, apa makna satu pada perbuatan Allah Ta'ala. Inilah antara tajuk ataupun antara topik ataupun pendetailan yang difokuskan oleh para ulama. Sebab dia agak penting berbanding dengan dua lagi. Berbanding dengan satu pada ciri dia lebih mudah, satu pada sifat juga dia lebih mudah, tetapi satu pada perbuatan ini walaupun nampak mudah tetapi dari sudut realiti yang sebenar yang kita mesti intikad, itu mesti kita realisekan ataupun mesti kita perbetulkan pegangan kita. Apa maksud satu pada perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala? Sebab dia menyeluruh dan dia sangat penting dengan pegangan dan juga kepercayaan kita. Sebab tu malam ni
kita akan komplitkan. Baik, sebelum kita masuk makna satu pada perbuatan Allah Ta'ala tuan, dua kita akan komplitkan malam ini, iaitu dua bentuk ternafi ataupun bentuk bilangan yang ternafi pada makna satu pada perbuatan. Sebelum tu kita recall balik tuan-tuan, supaya kita ada kesinambungan dengan tajuk malam ni, sebab kita nak komplitkan nak komplitkan 6 bentuk ternafi ataupun bentuk bilangan yang ternafi pada Allah Subhanahu Wa Taala dalam konsep wahdaniyah ataupun dalam konsep esa ataupun tunggal. Apabila kita sebut Allah, qul huwallahu ahad, kita sebut ahad, kita nampak esa dari sudut 3 dan 3 itu dipecah kepada 6. Kita nampak esa dari sudut diri Allah, terus nampak 2. Esa dari sudut sifat Allah, terus nampak 2 bentuk. Esa dari sudut perbuatan Allah, terus nampak 2 bentuk. Jadi 2 jadi 6 kesemuanya yang ternafi pada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita ulang secara ringkas saja tuan-tuan. Apabila kita sebut esa pada diri Allah, apabila esa pada diri Allah ni, apa yang kita panggil bentuk yang ternafi pada diri Allah? Jadi ternafi apabila kita sebut esa pada diri Allah, iaitu ternafi bentuk bilangan yang tersusun, zat Allah Ta'ala yang tersusun, ataupun kita panggil ternafi zat Allah Ta'ala pada bilangan secara ataupun bentuk bilangan. Apabila kita sebut bilangan tuan, terus kita nampak bentuk, bentuk bilangan, ternafi bilangan dalam bentuk tersusun ataupun secara tersusun ataupun berjuzuk daripada beberapa juzuk yang boleh dibilang. Apabila tersusun daripada beberapa juzuk, maka terus auto boleh dibilang. Apabila kita sebut tersusun sahaja, kita dah tahu ini tergambar di minda kita ada bentuk bilangan. Sebab tu dia ternafi. Satu Allah Ta'ala, dia bukan dalam bentuk tersusun ataupun berjuzuk daripada beberapa juzuk yang boleh dibilang. Apabila juzuk saja tuan-tuan boleh dibilang, tersusun daripada beberapa juzuk, terus kita tahu boleh dibilang, maka Allah ternafi. Satu Allah, bukan satu macam kita. Baik. Yang kedua, ternafi zat Allah Ta'ala, maksud makna esa pada zat, iaitu apa bentuk yang ternafi? Ternafi bentuk bilangan secara terasing. Zat Allah Ta'ala ini secara terasing. Maksud apa? Inilah yang dikatakan kan mufassir ni, bilangan secara terasing ni. Secara terasing juga ternafi pada diri Allah. Maksud apa tuan-puan? Maksudnya Allah Ta'ala ini ada diri, ada 2 diri, ada 3 diri, ada 4 diri. Ini simple untuk kita faham. Tidak ternafi Allah Ta'ala 2 diri Allah, ternafi Allah Ta'ala 3 dan sebagainya. Ini mudah untuk kita faham. Ini mudah untuk kita faham. Baik, settle. Itu dipanggil 2 bentuk penafian dalam makna esa pada diri. Apabila kita terbayang esa pada diri, ia kata satu diri Allah, bukan macam jari kita. Kenapa? Kerana ternafi Allah dalam bentuk tersusun daripada beberapa juzuk ataupun beberapa unsur yang boleh dibilang. Tangan kita ini, dia satu jari pada angka, tetapi pada hakikat dia bukan satu. Kenapa? Kerana dia, proses kejadian jari kita ini, dia mengandungi beberapa juzuk. Ada kulitnya, ada isinya, ada tulannya, ada uratnya, ada sarafnya, ada tulannya. Dia panggil berkapuh ataupun tersusun daripada beberapa juzuk yang boleh dibilang. Baik, settle. Yang kedua, dia ada 6 bentuk penafian kesemua. Yang keduanya ialah makna satu pada sifat. Makna satu pada sifat yang telah kita bincang minggu lepas, tuan-tuan. Satu pada sifat juga ada 2 bentuk ternafi. Ternafi 2 bentuk bilangan. Sama ada bilangan secara muttasil ataupun secara munfasil. Kita tak tahu muttasil tak apa, tak tahu istilah munfasil tak apa, tapi nampak bentuk dia, tuan-tuan. Bentuk yang pertama apa? Apabila kita sebut sifat, maka yang pertama ialah ternafi bilangan sifat Allah secara apa dia? Secara apa? Secara muttasil ini, iaitu satu jenis sifat
yang sama kategori, sama standard, sama power. Apa maksud tuan-puan? Maksud dia yang ternafi sifat Allah Ta'ala pada bentuk bilangan mutasil ni, bilangan secara bersambung ni, iaitu satu sifat Allah, satu mempunyai satu jenis sifat yang sama jenis, sama power, sama kategori, sama standard, ternafi. Mana contoh? Allah ada sifat dua qudrah, Allah ada sifat tiga qudrah, Allah ada sifat dua sama, Allah ada sifat dua basar. Ternafi, itu dia panggil satu pada sifat. Ternafi bentuk, ada satu jenis sifat yang sama, ada satu sifat yang sama jenis dengan sifat Allah Ta'ala. Sama-sama power, sama-sama standard. Kalau qudrah, sama-sama mempunyai keupayaan untuk apa? Untuk berkuasa. Jadi qudrah satu, qudrah dua, ternafi. Itu dia panggil apa, tuan-puan? Itu dia panggil bentuk yang pertama, iaitu bentuk secara mutasil, ternafi juga. Itu satu. Bentuk yang kedua dia mudah. Bentuk yang kedua ni ternafi bilangan secara apa? Kita duk bincang sifat, baru kita nak masuk perbuatan. Satu pada sifat, ternafi bilangan dalam bentuk apa? Dalam bentuk secara terasin. Ada sifat yang lain yang mempunyai sifat yang sama dengan Allah Ta'ala. Sifat yang lain, bukan sifat sama jenis dengan Allah Ta'ala. Bukan maksudnya Allah Ta'ala ni dua qudrah, tiga qudrah, tidak. Ini sifat yang lain. Baharu, contoh, baharu ada sifat yang sama dengan sifat Allah. Apabila kita sebut sama dengan sifat Allah, sama-sama, kalau qudrah, sama-sama memberi bekas. Sama-sama boleh mengadakan sesuatu, mengadamkan sesuatu. Ada yang lain, maksudnya berbilang sifat Allah. Tu dia ternafi bilangan sifat. Ternafi dalam bentuk mutasil ataupun dalam bentuk munfasil. Dalam bentuk satu, iaitu satu diri Allah, satu ciri Allah ni ada dua, tiga dan sebagainya. Satu lagi, ada yang lain mempunyai ciri yang sama dengan ciri Allah. Allah mempunyai qudrah, yang lain mempunyai qudrah yang sama. Kita ada qudrah kita ni sama dengan qudrah Allah, maka ternafi, mustahil. Kenapa? Kerana Allah mempunyai satu ciri. Ni ternafi bilangan. Maknanya tuan-puan, apabila kita kata konsep ketunggalan, keesaan dari sudut sifat, apabila kita sebut Allah Ta'ala ini satu pada sifat, semua ternafi. Yang lain ada sifat sama dengan Allah, dan ternafi juga bilangan diri sifat Allah ada dua, ada tiga. Ternafi sifat Allah dua, sifat Allah tiga, dan ternafi juga sifat yang lain yang sama dengan sifat Allah. Settle. Dua bentuk bilangan yang mudah untuk kita faham. Maknanya ada empat dah bentuk bilangan ternafi, empat dah bentuk bilangan, kita sambung pula malam ni kedua. Dua lagi kita sambung untuk lengkapkan 6 bentuk bilangan yang ternafi. Baik. Qala al-musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, muka surat 19 tuan-puan, perenggan di bawah sekali kita nak settlekan. Dan makna satu pada perbuatan itu. Dan makna satu pada perbuatan itu. Baik, sebelum kita baca tuan-puan, macam biasa saya gambarkan dulu, saya view dulu awal supaya tuan-puan dapat kesimpulan dulu sebelum kita baca, lagi mudah untuk kita nampak. Baik, apabila kita sebut satu pada perbuatan tuan-puan, apa maksud satu pada perbuatan? Satu pada perbuatan, pertamanya dia ada dua bentuk yang ternafi. Ternafi dua bentuk bilangan. Bentuk bilangan pertama, bentuk bilangan kedua. Dia ada dua bentuk bilangan yang ternafi. Pertamanya tuan-puan, apabila kita kata satu pada perbuatan, dengan makna apa? Dengan makna ternafi bilangan secara bersambung dalam satu perbuatan Allah Ta'ala, berkongsi dengan perbuatan yang lain. Ini bentuk pertama. Bentuk pertama ternafi bilangan secara bersambung. Bersambung apa? Satu perbuatan itu sharing, berkongsi antara perbuatan Allah dengan perbuatan yang lain, ternafi.
Apabila kita kata Allah ni perbuatan dia satu, dia tak berkongsi dengan orang lain. Tu pendek, bahasa pendek untuk kita mudah ingat tuan-puan. Pertama ni, dia tak berkongsi dengan orang lain. Itu dia kata satu pada perbuatan dengan makna pertama. Bentuk pertama, iaitu ternafi dalam bentuk apa? Dalam bentuk muttasil, dalam bentuk yang bersambung. Bersambung macam mana? Satu perbuatan Allah, ada perbuatan yang lain, berkongsi, sharing dengan perbuatan yang lain, berpadu tenaga. Orang ini kata berpadu tenaga, bersama-sama buat, berpadu tenaga menghasilkan satu perbuatan. Allah pun ada, yang lain pun ada. Itu dipanggil sharing. Satu perbuatan Allah, sharing bersama dengan perbuatan yang lain. Yang kedua, bentuk yang kedua ternafi juga. Ternafi perbuatan Allah Ta'ala. Ternafi, yang kata satu pada perbuatan Allah Ta'ala. Yang kedua apa? Iaitu tidak ada perbuatan yang lain yang sama dengan perbuatan Allah Ta'ala. Ini mudah untuk kita faham. Ini dia panggil bentuk muttasil, bentuk munfasil, bentuk yang terasing. Apabila apa terasing? Perbuatan lain. Bukan satu perbuatan. Kalau muttasil, satu perbuatan Allah bersharing. Satu perbuatan Allah tu, dia nak mencipta sesuatu benda, maka ada juga kudrah Allah, ada juga kudrah yang lain. Maksudnya, ada juga perbuatan Allah, ada juga perbuatan lain. Kudrah tu dengan mana perbuatan lah. Bukan mudah-mudah nak faham. Kudrah tu sifat, bukan perbuatan. Dan perbuatan tu dia panggil samarul jannah. Samarul jannah, samarah. Baik. Mudah kita faham tuan-puan, bentuk ternafi apabila kata satu perbuatan, ternafi bentuk yang kedua. Bentuk apa? Bentuk secara terasing. Ada perbuatan lain. Perbuatan yang lain yang sama dengan perbuatan Allah. Kalau ada perbuatan lain yang sama dengan perbuatan Allah, tak nama satu. Itu nama berbilang. Makna dua perbuatan. Yang lain pun ada perbuatan yang sama dengan perbuatan Allah. Maksud sama apa tuan-puan? Sama memberi bekas. Apa dia memberi bekas? Sama-sama boleh mengadakan benda yang tiada dan meniadakan benda yang ada. Hak tak ada, Allah boleh jadi ada. Hak ada, Allah boleh adamkan, boleh binasakan. Itulah dia perbuatan hakiki yang hanya perbuatan Allah jua. Tidak ada perbuatan lain yang boleh mengambil, yang boleh memberi bekas. Jadi memberi bekas tu istilah tuan-puan. Apabila kita dengar istilah memberi bekas dari kitab Jawi, kita dah faham dalam minda kita merujuk kepada apa? Merujuk kepada perbuatan yang boleh memberi kesan. Apa dia kesan? Itu kesan daripada tiada kepada ada, dan yang ada Allah binasakan. Allah boleh binasa. Itu dia panggil perbuatan hakiki. Jadi kesimpulan paling mudah untuk kita ingat tuan-puan, pendek saja, iaitu kata satu pada perbuatan Allah dan ternafi dua bentuk bilangan. Bilangan bersambung ataupun bilangan munfasil. Ini sama ada bilangan muttasil ataupun bilangan secara munfasil. Tak ingat istilah pun tak apa, tapi kita ingat bentuk saja. Bentuk pertama iaitu satu perbuatan bersharing, ternafi. Ternafi perbuatan Allah Ta'ala berkongsi dengan perbuatan yang lain. Satu perbuatan berkongsi dengan perbuatan yang lain, ternafi. Sebab tu satu. Allah satu ni, Allah sahaja yang ada perbuatan, tak berkongsi dengan orang lain. Dan bentuk yang kedua, iaitu bentuk secara terasing, tidak ternafi perbuatan yang lain yang sama dengan perbuatan Allah. Tidak ada perbuatan yang lain yang sama dengan perbuatan Allah, yang standard dengan perbuatan Allah. Apabila kita kata sama-sama memberi bekas. Apabila kita kata memberi bekas, iaitu sama-sama boleh mengadakan benda yang tiada dan menadankan benda yang ada. Itulah dia maksud memberi bekas ataupun maksud perbuatan hakiki Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah dia perbuatan sebenar-benar yang menjadi milik mutlak Allah Subhanahu Wa Taala, yang tidak ada pada orang lain. Mudah saja tuan-puan. Baik, kita baca. Kita dah tahu kesimpulan dia, maka kita terus baca. Last sekali saya akan buat lagi kesimpulan untuk kata perbuatan ini, mudah untuk kita faham. Qala al-musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, dan makna satu pada perbuatan itu. Makna satu pada perbuatan itu.
Apabila kita sebut perbuatan, iaitu perbuatan yang hakiki, perbuatan hakiki, jenis mengada dan meniadakan. Tu dia panggil sifat fa'il. Ialah tidak ada perbuatan yang lain, tak ada perbuatan lain yang bersekutu, yang berkongsi, yang berpadu tenaga dengan perbuatan Allah Ta'ala. Ini makna pertama. Apabila kita sebut ternafi bilangan dalam bentuk pertama, bentuk yang mutasil, bentuk pertama, dia panggil bentuk bersambung. Dalam satu perbuatan Allah ada perbuatan lain, tidak ternafi. Ini bentuk pertama. Apabila kita sebut wahdaniyah ataupun kita sebut qul huwallahu ahad, kita nampak ahad pada af'al, iaitu af'al Allah tidak bersyaring dengan kita, tidak bersyaring dengan perbuatan lain. Bukan bermakna tuan-puan, apabila kita nak bergerak, perbuatan gerak kita itu bukan kita yang menghasilkan. Dia hanya keluar daripada kita. Nisbah keluar daripada kita itu dipanggil usaha. Kita hanya berusaha untuk bergerak. Tetapi perbuatan gerak itu bukan perbuatan kita. Kalau kita i'tiqad perbuatan gerak itu perbuatan kita, maka salah dari segi i'tiqad. Kenapa? Kerana jadi berbilan perbuatan Allah Ta'ala. Allah yang mencipta gerak. Tiba-tiba kita kata kita yang mencipta gerak. Kalau kita tak nak bergerak, kita tak akan bergerak. Bermakna gerak itu kita yang buat. Dia nampak dia yang buat. Itu penting kepada pemahaman yang tepat berkaitan dengan konsep wahdaniyah pada perbuatan Allah. Kalau kita pun boleh buat gerak, Allah pun boleh buat gerak, maknanya ada dua perbuatan. Perbuatan kita menghasilkan gerak sama dengan perbuatan Allah yang menghasilkan gerak. Perbuatan menghasilkan gerak bukan perbuatan kita. Cuma kita akan sebut sekejap lagi last sekali secara kesimpulan, cuma dia keluar daripada kita. Maka nisbah keluar daripada kita itulah dalam mazhab akidah Ahlussunnah wal Jamaah dinamakan usaha dan ikhtiar. Ikhtiar tu pilihan. Kita buat pilihan dulu sebelum bergerak. Nak bergerak ataupun tidak, kita buat pilihan. Pilihan itu dihasil daripada apa? Hasil daripada sifat iradah. Takluk daripada sifat iradah yang Allah letak dalam diri kita, sifat yang bernama iradah, yang kita panggil mau. Kita ni ada keinginan, ada kemahuan, ada keinginan untuk bergerak. Kenapa kita ada keinginan? Boleh keluarnya keinginan, rasa mau ni kerana Allah Ta'ala mencipta sifat dalam diri kita yang kita boleh trace. Nama dia ialah sifat iradah, iaitu sifat yang bernama mau. Bernama mau, pemahu dia panggil, kehendak. Apabila ada sifat iradah, menyebabkan kita ada keupayaan untuk berkehendak, ada keupayaan untuk berkeinginan. Sebab tu kita rasa nak, rasa ingin, rasa nak, rasa mau tu, mau ni. Sebab apa? Sebab Allah ciptakan sifat. Jadi lahirnya perbuatan ataupun lahirnya fungsi sifat tadi waktu mau, kena nampak halus perbuatan Allah Ta'ala ini. Jadi dan gerak kita pula, kenapa kita boleh bergerak? Kita boleh bergerak sebab tuan-puan, kerana kita ada, Allah Ta'ala cipta sifat kita yang kita akan belajar sekali lagi secara detail dalam sifat qudrah. Nama dia lah sifat qudrah dalam diri kita. Allah cipta sifat lagi, satu lagi yang bernama qudrah. Apa dia qudrah? Berkuasa. Sebab apa ada perbuatan kita? Kerana ada sifat dalam diri kita yang Allah Ta'ala cipta, yang nama dia ialah qudrah. Qudrah ini dia panggil apa? Berkuasa. Tadi kemahuan, ni pula kuasa. Apabila ada sifat berkuasa, maka kita mampu untuk berkuasa. Tapi ingat, bukan kita yang mencipta. Allah mencipta sifat yang bernama berkuasa, kemudian takluk sifat itu, fungsi sifat itu bukan juga kita. Siapa? Allah. Allah mencipta perbuatan pada kita.
Perbuatan apa? Perbuatan gerak. Allah cipta sifat berkuasa, energi dalam diri kita. Allah cipta energi, Allah cipta rain dalam diri kita. Kemudian satu lagi Allah cipta Allah cipta yang nama dia ialah perbuatan. Apabila kita rasa nak bergerak, kita bergerak. Kenapa boleh bergerak? Kerana ada di dalam diri kita ini beberapa sifat, beberapa ciri yang Allah cipta. Allah cipta kemahuan, Allah cipta Allah cipta iradah. Kemudian Allah cipta kudrah dalam diri kita. Kemudian Allah cipta perbuatan kita. Maka bukan, jangan kita sangkakan, jangan kita rasa dan perasan bahawa perbuatan itu kita punya. Perbuatan itu Allah cipta. Kemudian dia nisbah lahir itu daripada apa? Lahir itu, keluar itu daripada kita. Gerak itu gerak siapa? Gerak kita. Sebab itu boleh dinisbahkan kepada kepada kita. Settle, tak bersyaring. Bukan makna perbuatan tu kita separuh, Allah separuh. Kalau Allah tak izin, tak jadilah. Tapi kita yang bergerak. Kita yang bergerak. Dia tak tahu kalau dia bergerak betul-betul hak dia. Orang lumpuh tak ada menjadi isu lah. Orang lumpuh tu dia nak bergerak. Dia ada kemahuan, dia ada sifat iradah. Dia nak. Tapi dia tak boleh bergerak. Kenapa? Allah tak cipta perbuatan dan nisbah kepada dia, yang keluar pada dia. Tak ada perbuatan. Kalau betul lah perbuatan tu dia boleh buat, tuan-puan, dia boleh buat. Hak lumpuh tu bolehlah buat. Boleh buat perbuatan, boleh bangun, boleh berjalan, boleh berlari, boleh jogging. Kawan kita duk jogging sekali, seminggu dah duk jogging sekali. Tiba-tiba tak boleh jogging. Tanya kawan, kenapa? Oh, dia kata tak larat. Nak akak nak akak kaki pun tak boleh. Bukan lumpuh. Ni hak lumpuh lain lah. Ni hak tak lumpuh ni, tapi krem habis, jam habis dah. Nak angkat kaki tak boleh, dia kata. Jangan kata nak unggah anak nak berlari. Kenapanya kalau dia sendiri boleh buat perbuatan, dia boleh buatlah perbuatan, tak ada isu lah. Jam tak ada isu, tak boleh berlari. Tu. Baik, saya tak satu tuan-tuan. Maka dia nak hurai. Jadi satu pada perbuatan tu, tidak ada perbuatan yang lain yang berkongsi dengan perbuatan Allah. Maka jika ni untuk nak mentahqiqkan kepahaman kita, nak bagi kejap kepahaman kita, nak bagi clear betul kepahaman kita. Tu fardu takdir tu, jika. Maka jika ada perbuatan pada yang lain, kalaulah hak lain pun ada perbuatan sama dengan perbuatan Allah, Allah pun boleh buat, dia pun nak boleh buat juga, yang bersekutu dengan perbuatan Allah Ta'ala, yang bersekali, yang bersharing dengan perbuatan Allah Ta'ala, maka dinamakan dia kan perbuatan yang lain yang bersharing dengan perbuatan Allah tu kan muttasil pada perbuatan, dinamakan dia bilangan yang berhubung pada perbuatan Allah. Ni dinamakan bilangan. Kenapa panggil bilangan? Perbuatan Allah berbilang. Kenapa? Kerana tak dipanggil satu. Kerana satu pada satu perbuatan itu ada lagi, ada campur tangan dengan perbuatan lain. Ada sharing dengan perbuatan lain. Ada berpadu tenaga dengan perbuatan lain. Maka tak boleh dipanggil mutlak satu perbuatan Allah. Kenapa? Kerana masuk campur perbuatan lain. Tak boleh panggil perbuatan dia total. Dipanggil berbilan, dan iaitu berbilan dalam bentuk yang bersambung dan bentuk satu perbuatan tu ada syari perbuatan lain tu batal, iaitu tak boleh terima dari segi akal kita. Kenapa? Kerana tiap-tiap daripada dua perbuatan itu, tiap-tiap dua perbuatan tu, ni formula kaedah, tidak dikatakan perbuatan Tuhan dengan sepenuhnya. Tiap-tiap dua perbuatan. Syari ni dipanggil dua, dia boleh bilang, dipanggil bilangan dalam bentuk serentak, dalam bentuk bersambung. Tak boleh panggil satu. Tu dia kata tiap-tiap, kerana tiap-tiap daripada dua perbuatan tidak dikatakan perbuatan Tuhan dengan sepenuhnya. Maka
Apabila tak boleh panggil perbuatan Tuhan total sepenuhnya, maka tidak boleh lagi dikatakan Tuhan. Tak boleh panggil Tuhan. Kenapa tak boleh panggil Tuhan ni? Kerana makna Tuhan itu terjemahan Tuhan itu, makna Tuhan itu tuan, yakni mempunyai sekalian perkara. Dia yang orang yang mempunyai, yakni owner, atau dia pemilik, atau dia memiliki semua perkara. Ini semua perbuatan dialah yang memiliki. Perbuatan ni siapa milik? Allah memiliki perbuatan secara total, secara keseluruhan, tidak ada campur tangan lain. Sebab tu panggil Tuhan. Dengan makna apa? Maknanya makna memiliki segala urusan. Sebab tu kita terjemah Tuhan daripada asal dia, kata dasar dia Tuan. Jadi ditambah Tuhan ni bukan bahasa BN terbaru. Ini bahasa lama, bahasa Jawi lama. Dia asal Tuan. Kemudian dia bahasa ini dia anjak, dia berkembang, ada penambahan. Jadi Tuhan. Macam sahaya lah, dia tak sama juga, asal sahaya tapi ditambah di adjust jadi saya. Dulunya orang panggil sahaya, jadi saya. Tu dia bahasa berubah. Dan apabila dua, nascaya dikatakan tuan setengah-setengah perkara. Apabila kata dua, maka tak bolehlah dikatakan tuan secara total, sedangkan Allah declare dia mempunyai, dia milik secara total. Mana? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi, semua kebaikan, semua kepujian, semua kemuliaan. Ya, ada 4 kepujian itu semuanya milik total Allah Ta'ala. Tidak ada orang lain yang memiliki kepujian. Tidak ada orang lain sedikit pun yang mempunyai kemuliaan ataupun kepujian. Allah declare dia secara total, tidak campur tangan dengan orang lain, memiliki kepujian dan juga kemuliaan. Lagi Rabbi, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tuhan mana? Allah declare lagi, dia istihar lagi, Tuhan Alamin, yang memiliki segala alam. Alam yang ada ni, sama ada alam malakut, sama ada alam malaikat, sama ada alam manusia, sama ada alam jin, alam apa saja, Allah yang memiliki alam. Yang kita pernah bincang sebelum daripada ni, ada 6 alam. Semuanya Allah yang memiliki. Sebab tu kata, apabila Allah declare sendiri, Allah istihar sendiri, dia memiliki segala perkara, maka dia ada sifat yang bernama satu pada perbuatan. Dia tak berkongsi dengan perbuatan lain. Sebab tu apabila kita baca, kita belajar sifat Allah Ta'ala, tuan-tuan, menyebabkan kita makin hampir, pengenalan kita makin hampir dengan Allah dari sudut ilmu. Dari sudut apa hampir? Bukan dari sudut diri. Orang kata, oh Allah ni duduk dekat, dia tak mengaji, tuan-tuan. Dia ingat Allah dekat sungguh dengan dia. Dia kata Allah ni, Allah Ta'ala kata Allah Ta'ala ni dekat. Allah Ta'ala ni hampir dengan kita. Allah Ta'ala ni qarib, hampir dengan kita. Tak perlu bimbang. Maksud hampir tu hampir apa? Ni tafsir ulama pelbagai tafsiran. Hampir dengan maksud hampirnya rahmat Allah, hampirnya pertolongan Allah Ta'ala. Bukan hampir jirin, bukan hampir diri Allah jirin macam kita bertepek dengan kawan kita ni, hampir dengan kawan kita. Tu. Dan kita ni apabila kita belajar ilmu berdasarkan metodologi mengenal Allah Ta'ala secara ciri Allah ataupun melalui sifat Allah Ta'ala, kita makin hampir pengenalan dengan Allah, makin dekat rasa perasaan kita dengan Allah. Kenapa? Kerana kita makin bertambah pengenalan kita dengan Allah, makin bertambah info berkaitan dengan ciri-ciri pengenalan terhadap Allah, terhadap ketuhanan. Sebab tu apabila kita baca Quran, kita baca hadis, kita akan rasa, kita boleh faham
setiap patah perkataan yang digunakan oleh Allah Ta'ala, kita faham secara ringkas, bukan faham detail pun. Baik, saya tahu. Yang kedua, last sekali. Bentuk yang kedua. Saya tahu dah makna satu pada perbuatan Allah pada makna yang pertama, ataupun bentuk yang pertama, bentuk muttasil, satu perbuatan tak berkongsi. Satu perbuatan Allah, dia tak berkongsi dengan lain. Yang inilah yang kena jaga. Kena jaga sebab apa? Sebab kadang-kadang perasaan kita masih lagi ada sifat ananiyah, masih lagi ada sifat keakuan, masih lagi duk nampak diri dia. Perbuatan tu perbuatan diri dia. Dia faham tak apa. Dia faham dari segi akidah dah lepas dah, tak ada masalah apa dah. Cuma dia kena polis dari segi tasawuf sahaja. Nak bagi nampak hati. Dari segi ilmu dia tahu dah. Dia tahu dari segi ilmunya Allah Ta'ala ini satu pada perbuatan dengan makna perbuatan Allah secara total, tak bercampur dengan perbuatan lain, tak berkongsi dengan perbuatan hamba. Bergerak ini bukan hamba yang bukan hamba bergerak, hanya nisbah kepada hamba sahaja. Nisbah Allah Ta'ala yang berbuat secara total, tak bercampur dengan perbuatan hamba. Cuma nisbah keluar pada hamba, orang panggillah hamba bergerak, orang panggillah hamba melompat, orang panggillah hamba berjalan, orang panggillah hamba takbir Allahu Akbar. Sebenarnya perbuatan gerak itu siapa? Perbuatan Allah. Dia faham. Cuma dah hati dia tu tak berapa menyerapi. Itu kena polih dengan ilmu tasawuf. Nak bagi menyerak, nak bagi nampak di hati dia bahawasanya Allah Ta'ala ini, perbuatan Allah Ta'ala ini semuanya perbuatan Allah. Tidak ada sedikit pun aku, tidak ada perasaan aku, tidak ada perasaan keakuan. Bukan aku, nampak Allah dulu. Hanya aku ni apa? Hanya aku ni Allah Ta'ala ni, sebab aku ni keluar daripada aku sahaja. Tu. Dan yang ni mudah. Dan makna satu pada perbuatan pula. Pula ni juga. Dan makna satu pada perbuatan juga sebagaimana satu pada perbuatan dalam bentuk pertama. Ini bentuk kedua. Tidak ada perbuatan. Apabila kata tidak ada, ternafi perbuatan Allah dalam bentuk bilangan secara terasing. Tadi ternafi bentuk bilangan secara bersambung. Satu perbuatan bersambung dengan perbuatan lain. Ini tidak. Ini terasing. Makna ada satu perbuatan yang lain yang menyamai dengan perbuatan Allah. Ini mudah. Tidak ada perbuatan daripada yang lain. Daripada yang lain ni, lain daripada Allah. Itu makna yang lain. Daripada yang lain. Ini yang lain daripada Allah Ta'ala. Yang berasingan. Ini panggil memfasil. Maknanya apa? Maknanya perbuatan lain yang menyamai dengan perbuatan Allah. Tu. Seperti sama perbuatan Allah Ta'ala. Perbuatan yang lain tu semacam, sama standard dengan perbuatan Allah. Apabila kita kata sama, maksudnya perbuatan mengada dan meniada. Ada lagi yang lain yang boleh mengada dan meniadakan. Tu. Maka jika ada perbuatan yang berasingan, kalaulah ada perbuatan lain pun boleh menyamai dengan perbuatan Allah. Apabila kita sebut perbuatan Allah, tuan-tuan, terus kita gambar di minda perbuatan memberi bekas. Apabila kita sebut perbuatan memberi bekas, terus tergambar di minda kita perbuatan yang mengadakan dan meniadakan. Tu mudah. Maka jika ada perbuatan berasingan, fardu takdir, nak bagi kejap. Atau kena ada fardu takdir tu nak bagi kejap. Maka jika ada perbuatan yang berasingan, kalaulah ada perbuatan lain yang sama dengan perbuatan Allah, maka dinamakan dia kan munfasil pada perbuatan. Maka dinamakan perbuatan tu perbuatan kam. Yang ni dinamakan perbuatan yang lain tu sama dengan perbuatan Allah tu, kalaulah ada, maka dinamakan berbilang. Munfasil secara terasin. Maksud apa terasin? Perbuatan Allah ada asin. Satu lagi ni perbuatan lain yang sama dengan perbuatan Allah. Tu makna munfasil. Artikan munfasil tu bilangan. Ini bentuk bilangan. Bilangan tu kam. Bilangan apa? Munfasil, yang berasingan pada perbuatan Allah.
Allah ada perbuatan, ada satu lagi yang lain yang ada perbuatan yang menyamai dengan perbuatan Allah. Dan iaitu ada perbuatan lain yang sama dengan perbuatan Allah tu mustahil. Mustahil ni apa? Mustahil ni perkara yang tak boleh berlaku sama sekali. Perkara yang akal tak boleh terima. Perbuatan lain yang ada sama dengan perbuatan Allah tak boleh. Kerana kalau ada memang tak ada lah. Nak bagi kejap, sebab tu kena ada buah kalau. Ni orang duduk marah ni, duduk kalau duduk apa, dia kata benda tak ada lah. Kalau ni nak bagi taqiq, nak bagi kejap. Sebab tu dia kena kalau. Kerana kalau iaitu mustahil, kerana kedua perbuatan itu tidak meratai pemerintahannya, tidak meratai, yakni tidak sempurna kuasa pemerintahannya, kuasa ataupun wilayah pemilikannya. Dia tak mampu, tak meratai, maksudnya tak sempurna pemilikan dia. Sedangkan Allah jelas menyatakan dia memiliki segala perkara, segala alam. Dia memiliki dengan sempurna. Segala benda, Allah dah banyak benda dah declare. Dia banyak benda dia istihar. Segala benda ini Allah Ta'ala yang urus dengan sempurna. Kalau begitu, dah mustahil, akal tak boleh terima dan tak boleh berlaku sama sekali dua perbuatan ni. Kalaulah ada dua perbuatan menyebabkan tak boleh berlakunya pemilikan dengan sempurna. Mana boleh kita milik dengan sempurna? Macam kita share satu benda lah, bukan hak kita total, bukan hak kita secara sepenuhnya, hak orang lain separuh, hak kita separuh. Macam orang beli hamba, tuan-puan, kita biasa sebut dalam kitab muamalah, salah satu jenis hamba banyak jenis. Nama hamba muba'adun, kategori hamba yang bernama muba'ad. Bukan nama hamba, kategori saja. Nama hamba ni ikutlah Ahmad ke, Sayuti ke, Omar ke. Tapi dia ini, status dia ni dipanggil muba'ad. Muba'ad ni hamba yang dikongsi. Hamba yang dimiliki oleh dua orang ataupun lebih daripada seorang. Sama ada dua ataupun tiga ataupun empat. Dimiliki secara perkongsian. Nak beli seorang tak mampu kerana hamba ni mahal, kita beli secara berkongsi 3 orang. Maksud dia 3 orang itu memiliki hamba. Dia memiliki hamba secara bertiga, secara berkongsi, bermakna pemilikan yang tidak penuh. Dia hanya milik separuh sahaja. Begitulah lagi juga konsep dia. Kalau Allah berbilan perbuatan, ada juga yang lain dan sama dengan perbuatan Allah. Maknanya Allah tidak memiliki kuasa sepenuhnya di dalam pemilikan sesuatu perbuatan Allah Ta'ala. Kalau begitu, tetaplah Tuhan itu satu. Conclusion dia buat. Ini kesimpulan dia buat. Kalau begitu tu macam mana? Kalau Allah tak boleh nak berbilan, perbuatan Allah tak boleh berbilan, perbuatan Allah ni kalau berbilan mustahil. Kenapa? Kerana tahu dah kalau berbilan mustahil, tak boleh terima akal. Kenapa akal tak boleh terima? Kerana kalau berbilan menyebabkan perbuatan Allah tak boleh meratai dan tak boleh memiliki secara total, secara sepenuhnya. Kalau begitu, tetaplah. Ini bagi kejap hati. Tu dia kena buah kalau. Nak kalau tu untuk mentakid, mengkonfirmkan lagi, mengkejakkan kepahaman dan kepercayaan kita terhadap konsep ketuhanan, konsep keesaan pada perbuatan. Tetaplah Tuhan itu satu. Tuhan itu tetaplah pada jazam, tetap tak berganjak, tetap pada akal kita tak berganjak. Tuhan itu mesti satu. Apa makna satu tu? Badal. Tidak berbilan makna. Ini kata satu tu makna apa? Tidak berbilan-bilan pada zat dan tidak berbilan pada sifat dan tidak berbilan pada perbuatan. Tak berbilan pada zat, tak berbilan pada perbuatan. Settle. Habis malam ni. Siap. Dan dalil atas satu Tuhan dan tidak berbilan itu ialah kita fikir. InsyaAllah minggu depan. Dalil dia panjang juga. Dalil dia analisis ataupun teori. Teori apa? Teori. Cara fikir. Cara ulama dah ajar secara
kronologi dah, cantik dah dia susun, cantik tuan-puan. Dia susun permulaannya macam mana, kedua last sekali kena teori fikir. Macam mana cara kita fikir untuk lahirnya rizak, mesti Allah satu. Ni dia panggil dalil akal. Akal fikir macam mana kalau Allah berbilang. Tu dia panggil dalil akal. InsyaAllah minggu depan. Baik, kesimpulan tuan-puan, kita bukan nak buat kesimpulan 6, kita dah buat awal tadi. Jadi apabila kita sebut Allah mempunyai sifat yang bernama wahdaniyah, yang bernama satu, kita dah sebut tadi, satu ini dengan makna tak berbilan, sama ada dari sudut diri ataupun dari sudut sifat ataupun dari sudut perbuatan. Maka dia lahir ternafi bilangan, 6 bentuk bilangan. Kenapa lahir 6? Kerana 2 ternafi dari sudut zat Allah Ta'ala. Satu pada zat ada 2, satu pada sifat ada 2 bentuk, satu pada perbuatan ada 2 bentuk. Kita bukan nak buat kesimpulan itu, tapi kita nak buat kesimpulannya, ternafi bentuk bilangan pada perbuatan Allah sama ada secara bersambung, satu perbuatan Allah tak berseri dengan perbuatan yang lain, ataupun ada perbuatan yang lain ternafi juga dalam bentuk terasin, iaitu ada perbuatan lain yang menyamai dengan perbuatan Allah juga ternafi. Maka apa dia yang kita nak kena faham? Secara kesimpulan tuan-puan, kita kena faham bahawa dalam i'tiqad mazhab kita, mazhab ahli sunnah wal jamaah, hakikat semua perbuatan Allah Ta'ala ini, hakikat semuanya perbuatan Allah Ta'ala, semuanya perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang berada di dalam konsep ketunggalan ataupun keesaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cuma dia keluar daripada manusia, itulah nisbah, keluar daripada manusia, itulah yang dinamakan usaha dan ikhtiar. Yang di belakang sana kita akan belajar apa makna usaha dan apa makna ikhtiar. Cuma secara sepitah lalu, malam ni saya sebut sikit saja. Konsep kita dah tahu, kesemuanya perbuatan Allah Ta'ala yang berada di bawah konsep ketunggalan ataupun keesaan Allah Ta'ala. Cuma perbuatan yang lahir daripada manusia, yang keluar daripada manusia, nisbah keluar daripada kita, itu apa panggil? Dinamakan usaha dalam mazhab kita ahli sunnah wal jamaah. Jadi apa usaha tu? Secara sepitah lalu dulu. Dan usaha ni, kita kalau tengok terjemah kitab Jawi, dia bermacam versi lah. Dia agak pening sedikit, bermacam versi. Tapi saya ambil versi yang paling mudah di dalam kitab Paku Iman, paling mudah versi dia. Apabila kita sebut usaha tuan-puan, dia merujuk kepada apa? Usaha tu nama, tapi kita kena faham diri dia tu. Apabila kita sebut usaha, dia nama saja. Nama apa? Usaha ni dia merujuk kepada perbuatan. Allah Ta'ala mencipta kudrah baharu kita. Saya dah sebut tadi, kita ni ada kudrah, ada iradah, ada perbuatan. Kita ni tuan-puan ada kudrah, ada ghain tu kita panggil kudrah, ada perbuatan kita, gerak kita, angkat tangan kita, tu dia panggil perbuatan kita, perbuatan baharu. Ghain kita dia panggil kudrah baharu. Dia panggil kudrah baharu. Jadi usaha ni apa? Kita kan berusaha nak melangkah, berusaha nak bercakap. Apa maksud berusaha? Dia usaha ni dia merujuk kepada apa? Dia merujuk kepada Allah Ta'ala menjadikan kudrah baharu dan perbuatan baharu kita ni secara serentak, tiada dahulu dan tiada kemudian. Jadi nisbah Allah Ta'ala ciptakan serentak itu, itulah dinamakan usaha. Allah Ta'ala cipta kita ni ghain, kemudian Allah cipta gerak, perbuatan. Ketika mana kita nak bergerak, Allah cipta gerak ni, gerak pada kita. Allah cipta gerak pada kita, dan Allah cipta ghain dulu. Tapi dia tak tahu itu yang kata serentak tu.
Jadi di antara Allah cipta ghain, Allah cipta qudrah baharu dan perbuatan baharu secara serentak, tiada dahulu dan tiada kemudian. Itulah dipanggil usaha. Itu paling mudah, bahasa paling mudah yang disebut di dalam kitab paku iman. Yang dipanggil menyertai perbuatan Allah Ta'ala dalam perbuatan baharu. Itu lagi. Ada juga versi yang macam tu. Itu lagi kita pening. Tapi mudahnya masuk menyertai perbuatan Allah Ta'ala dalam perbuatan baharu itu. Apa dia maksud dia? Maksud Allah Ta'ala cipta perbuatan baharu. Ni gerak kita ni Allah cipta. Dan Allah cipta apa dia? Dalam kita ni ciri yang nama dia qudrah. Kemudian Allah cipta serentak, tiada dahulu, tiada kemudian. Bukan Allah cipta perbuatan dulu, baru Allah cipta ghain. Bukan Allah cipta ghain dulu, baru Allah cipta gerak. Serentak, tiada dahulu, tiada kemudian. Itulah dinamakan usaha. Kita panggil usaha. Dia cipta iradah dalam diri iradah. Kemudian ada keinginan. Apabila ada iradah, ada keinginan. Daripada keinginan tu kita decide. Maka apabila kita decide nak bergerak, maka kita bergerak. Ketika gerak itulah Allah dah cipta Allah dah cipta irin, Allah dah cipta kemahuan, Allah dah cipta iradah. Ada kemahuan. Allah cipta apa lagi? Allah cipta ghain dan Allah cipta perbuatan. Dan dia lahir daripada apa? Dia keluar daripada kita. Maka nisbah keluar daripada manusia itulah dipanggil usaha. Manusia memiliki usaha, manusia ada iradah. Ada ikhtiar. Manusia ada usaha dan ikhtiar dalam mazhab kita. Adapun gen jabariyah, gen qadariyah, dia lain pula tuan-puan. Kita sebut lain kali kalau ada kesempatan masa. InsyaAllah kita sebut lain kali. Kita sebut dulu ahli sunnah dulu. Kalau kita sebut gen jabariyah, qadariyah, lain kali. Dia berbeza dengan kita ahli sunnah wal jamaah. InsyaAllah tuan-puan kita akan sambung minggu depan, iaitu dalil. Kita cuba, mungkin dalil ni dia agak panjang juga. Kalau sempat satu kuliah, kita habiskan satu kuliah. Kalau tak sempat, kita buat dua kuliah. Barulah kita masuk sifat qudrah. Sifat qudrah, iradah, hayat sama basar kalam. Baik, terima kasih kepada Al-Fadhil Saman kita. Terima kasih kepada EJK Surah An-Nur, Al-Fadhil Muhammad Fajri, seluruh ahli jawatan kuasa Surah An-Nur dan juga seluruh ahli jawatan kuasa dan pendukung gabungan surau-surau di Presiden 11 kerana menyediakan platform untuk sama-sama kita mengambil manfaat. Mudah-mudahan ada input, walaupun kita bincang ringkas saja, kita bincang basic sahaja. Mudah-mudahan ada input untuk kita refresh balik, untuk kita recall balik, untuk kita ulang kaji balik apa yang telah kita belajar sebelum daripada ni. Mudah-mudahan tuan-puan Allah berikan kebaikan kepada kita, Allah berikan pahala yang berpanjangan kepada kita sebagai aset untuk kita guna sudah tentunya di sana kelak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ulama'ul 'amilin waj'alna minal mukhlisin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah tuan-puan, kita jumpa lagi lain kali. Terima kasih semua sama-sama. Insyaallah